Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an wa zikna fahman tayyiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insya-Allah malam ini kita sambung kitab Mukasyafatul Qulub yang disusun, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Diriwayatkan bahawa benda pertama yang Allah ciptakan adalah mutiara, yakni dari segi sudut benda. Adapun maknanya makhluk Allah yang pertama bukannya mutiara, tetapi dari segi benda yang pertama diciptakan diriwayatkan adalah mutiara dari segi sudut benda. Lalu dia memandangnya, yakni Allah memandangnya dengan pandangan kebesaran. Ia lantas mencahaya dan bergetar kerana takut kepada Allah. Maka demikianlah, semua takut kepada Allah. Walaupun kita tengok benda itu jamadat, benda yang beku, baik tiang, baik batu, baik kayu, semua takut kepada Allah. Bahkan dikatakan bahawa batu-batu itu sentiasa mengalirkan air, antaranya disebabkan kerana takut dia kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa bila dia dipandang oleh Allah dengan pandangan kebesaran Allah, maka jadi cairlah ia, mutiara tadi, lalulah jadilah ia air. Kemudian dia, yakni Allah, memandangnya lagi dengan pandangan kasih sayang, lalu menjadi beku balik. Demikianlah Allah menciptakan akan makhluk-makhluknya. Kemudian daripadanya diciptakan arasy Allah, lalu arasy Allah Ta'ala itu bergetar. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuliskan pada arasy itu adalah kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kata Imam Al-Ghazali. Maka diceritakan bahawa ini satu riwayat. Masalah riwayat itu lemah kuat itu persoalan para ulama perbahasannya. Tapi kisahnya menceritakan bahawa ketika mana Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga, yang mana Allah berfirman, Kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka Allah mengatakan, wahai Adam dan Hawa, keluar kamu daripada syurga ini, nanti akan datang kepada aku hidayat, akan datang kepada kamu hidayat aku, dan seandainya engkau mengikuti akan hidayat aku, nascaya petunjuk aku, nascaya engkau tidak akan bersedih dan berduka cita lagi. Maka Nabi Adam AS ini dia bertaubat kepada Allah. Maka manusia yang pertama bertaubat kepada Allah adalah Nabi Adam AS. Maka Allah menjadikan memang sifat manusia melakukan dosa, memang sifat manusia wajib bertaubat. Sehingga dalam hadis mengatakan bahawa seandainya semua manusia itu tidak melakukan dosa, Allah akan binasakan hamba ini, Allah Ta'ala akan bangkit umat yang lain yang buat dosa, Allah akan mengampunkan dosa. Kerana dia Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun. Lalu disebut dalam hadis, Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia buat salah. Walau dia ulama, walau dia orang biasa, walau dia alim, walau dia orang jahil, kullu bani Adam khata'un, buat salah. Wa khairu khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang buat salah itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Maka apabila kita melakukan kesalahan, Allah tidak memandang kepada kita kecuali memandang dengan pandangan inginkan memberi keampunan kepada kita. Namun kitalah yang nak kembali ataupun nak berterusan dalam maksiat. Siapa yang berterusan dalam maksiat, maka binasa dia. Siapa yang kembali kepada Allah, maka dia beruntung, selamat di sisi Allah Ta'ala. Maka Nabi Adam AS bertaubat. Ketika mana Nabi Adam bertaubat kepada Allah, Allah tidak menjawab permohonan Nabi Adam itu. Lalulah Nabi Adam menyebut nama Muhammad. Ini Nabi Adam AS. Maka dia menyebut nama Muhammad. Dengan keberkatan Muhammad, ya Allah, engkau terimalah akan taubatku. Lalu Allah menyatakan, ya Adam,
daripada mana engkau menyebut nama Muhammad. Lalu Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, engkau meniupkan roh kepada aku, lalu aku dihidupkan, dan aku telah melihat pada arsy Allah Ta'ala itu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan sebab itu aku mengetahui tidaklah nama itu dikembarkan dengan nama Allah kecuali ia adalah kekasih Allah. Maka aku menyebut nama kekasihmu, semoga engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Ya Adam, kerana engkau menyebut nama kekasihku, maka aku menerima akan taubatmu. Maka di dalam kitab ini menyatakan bahawa Allah menulis kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pada arsy Allah, ketika Allah menciptakan arsy bergegar, arsy bergetar. Tetapi bila ditulis kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, arsy menjadi tenang. Menjadi tenang, sedangkan air dibiarkan dalam keadaannya semula, maka bergetar hingga hari kiamat. Itulah firman Allah Ta'ala, wa kana arshuhu 'alal ma', sedangkan arsy Allah Ta'ala berada di atas air. Maknanya ia menjadikan semuanya itu, maknanya Allah menjadikan, mencipta mutiara, kemudian mutiara itu dipandang, maka menjadi air. Menjadi air. Kemudian Allah menciptakan arsy. Menciptakan arsy, dan memang sifat air itu terlalu bergetar, bukan bergetar, bergerak, beralun dan seumpamanya. Maka ketika diciptakan itu, air itu diciptakan arsy bergetar. Bergetar sehinggalah ditulis kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi tenang. Maka memang siapa yang banyak berselawat kepada Nabi, insya-Allah hati akan menjadi tenang. Baik. Lalu dikatakan bahawa kemudian air itu berkocak dan bergelombang. Maka darinya itu naiklah wap. Sebahagian naik dan bertumpuk di atas yang lain. Maka padanya ada buih. Dan dari buih itulah Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit. Sebab tu dekat langit tu ada awan. Awan tu tengok sekali-sekali macam buih. Tengok sekali-sekali lah. Tengok macam buih. Siapa dah naik dah kapal terbang, tengok macam buih yang berlalu tu. Ini kenyataan dalam kitab Imam Al-Ghazali. Maka diciptakan itu daripada buih itu, diciptakan langit. Dan juga bumi berlapis-lapis. Jadilah kedua-duanya rapat. Maka dijadikan bumi itu dan langit daripada buih tadi. Bila jadi itu dia jadi rapat. Rapat, bertakuk. Sekarang ni kita tengok awan dengan apa ni, bumi bertakuk tak? Tidak bertakuk. Maka Allah Ta'ala cipta angin. Bila Allah menciptakan angin, lalu angin tadi membelah langit dan bumi. Lalu sebagaimana kita tengok hari ini, langit, bumi, awan tidak bertakuk. Kemudian berpisah dia. Bila berpisah dia, kita tengok awan itu tak jatuh-jatuh. Bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang sebagaimana kamu tengok. Dan Allah berfirman, summa stawa ila sama wa hiya dukhan. Cuba kita tengok asap. Baik, kita tengok. Kemudian ia menunjukkan kepada kehendaknya ke arah langit, sedangkan langit itu berupa seperti asap. Itulah terjadinya awan. Maka seorang ahli hikmah berkata, Allah menciptakan, ni kata pandai pandangan ahli ilmu mengatakan bahawa Allah menciptakan langit daripada asap, bukan menciptakannya daripada wap. Sebab asap diciptakan saling mengikat bahagian-bahagiannya dan menetap di hujungnya, sedangkan wap bahagian-bahagiannya saling menolak. Itu termasuk kesempurnaan ilmu dan kebijaksanaan Allah. Kalau kita nak bahas kebijaksanaan Allah, tidak dapat digambarkan. Allah Ta'ala maha bijaksana. Maka Imam Al-Ghazali mendatangkan, sebab sebelum pada ini tajuk kita baca mengenai tafakur, maka Imam Ghazali mendatangkan bagaimana alam-alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang maha bijaksana menciptakan langit dan bumi. Baik, kita tengok pada awan saja sudah. Pada awan itu, yang pertama, bi ghairi amadin tarawunaha, kita akan melihat awan itu tidak ada tiang dan tidak ada sesuatu yang menggantungkan dia umpama tali. Tetapi di dalam awan itu adanya air. Namun Allah menciptakan akal kepada manusia. Dengan akal itu
Allah memberi manusia mengkaji kisah Isra' Mi'raj. Daripada kisah Isra' Mi'raj itu, maka manusia datang akal adanya kenderaan yang boleh menjangkau waktu yang jarak yang panjang dengan waktu yang singkat. Maka mengikut kajian, orang yang mencipta kapal terbang itu diambil daripada kisah Isra' Mi'raj. Maka daripada Isra' Mi'raj itu diciptanya kapal terbang. Lalu kapal terbang tadi boleh terbang menjangkau waktu yang jarak ketinggian yang luar biasa. Akhirnya boleh masuk di dalam awan. Awan itu kita tahu dah. Maknanya awan itu sebagaimana yang kita tengok, tidak ada yang mengikatnya, tidak ada tiang. Dan di dalam awan itu kajian-kajian sains mengatakan bahawa air hujan turun itu daripada awan-awan yang mengandungi air. Namun walaupun awan itu ada air, masuk kapal terbang tak basuh. Macam mana hebat Allah Ta'ala. Tadi nak gambar lah. Kapal terbang dia tidak basah walaupun masuk di dalam awan tadi. Maka air adalah satu isi padu yang paling berat. Dan isi padu yang paling tumpat adalah air. Kalau benda itu diisi dengan bekas yang bentuk 4 segi petak, kalau diisi penuh, itulah isi padu yang paling yang paling tumpat. Dan air adalah satu isi padu yang sangat berat. Tetapi walaupun air itu ada di dalam awan, namun awan tidak jatuh. Awan itu tidak jatuh, bahkan boleh bergerak dengan ditiup oleh angin. Maka satu orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat, sesungguhnya Allah Maha berkuasa menciptakan segala-galanya. Allah menciptakan bukit bukau dengan keadaan yang sangat kuat. Maka bukit bukau itu kuat. Allah Ta'ala menciptakan bukit bukau yang terdiri daripada batu itu kuat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah yang lebih kuat daripada bukit-bukit? Rasulullah mengatakan ada. Apa dia? Yakni besi. Kerana bukit itu daripada batu-batu, maka besi boleh membelah batu. Ya Rasulullah, adakah yang lebih kuat daripada besi? Rasulullah kata ada. Yang lebih kuat daripada besi itu api. Kerana besi yang keras itu, apabila terkena api, dibakar oleh api, maka besi menjadi cair. Ya Rasulullah, adakah yang lebih kuat itu daripada api? Rasulullah mengatakan ada. Yang lebih kuat daripada api itu adalah air. Kerana api yang panas macam mana pun, bila didatangi air akan berjaya memadamkan api. Ya Rasulullah, adakah yang lebih kuat daripada air? Maka Rasulullah kata ada. Yang lebih kuat daripada air itu angin. Angin boleh menolak air. Sebagaimana kita tengok berlakunya tsunami, nasib umpama dengannya. Ada lagikah yang lebih kuat daripada itu, ya Rasulullah? Ada. Yang lebih kuat daripada itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala telah membuktikan bagaimana Allah Ta'ala jadikan matahari, bulan, semua boleh tunduk kepada Rasulullah. Ada riwayat yang jarang kita mendengarnya. Riwayat apa? Riwayat yang kita mendengar bahawa bulan dibelah tangan, dibelah oleh Rasulullah. Dia tunjuk tangan, maka terbelahlah. Tetapi masa Rasulullah kecil, ada riwayat menyatakan Rasulullah bermain-main dengan bulan. Apa makna bermain-main dengan bulan? Rasulullah tunjuk bulan, Rasulullah gerak, bulan kita ni. Maknanya Allah jadikan bulan itu tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah, maka batu itu keras. Batu itu keras, tapi batu itu juga tunduk kepada nabi-nabi. Besi itu keras, besi itu tunduk kepada Nabi Daud alaihissalam. Api itu panas, api itu sejuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Air itu kuat kedudukannya, tetapi tunduk kepada Nabi Musa sehingga menjadi beberapa belas lorong. Allah Ta'ala jadikan angin itu kuat, angin itu tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka yang paling kuat adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa ketika berlaku gempa bumi, lalu Saidina Umar hentak kaki, hei bumi, diamlah kamu. Diam terus bumi. Saidina Umar Al-Khattab, hei bumi, diamlah kamu. Ketika sungai Nil kering, maka Saidina Umar tulis surat kepada sungai Nil, daripada Umar kepada sungai Nil.
Kalau kamu hamba Allah, maka tunduklah dengan perintah Allah, maka keluarkan air. Maka dilempar surat tadi dalam sungai yang kering kontang, tiba-tiba sungai tadi keluar air. Itu nak bagi tahu sebenarnya semuanya di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting kita memikirkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jarak antara langit dan bumi, begitu juga di antara setiap langit ada sejauh perjalanan 500 tahun. Ini katanya ulama. Dan begitulah ketebalan setiap lapis langit. Setiap lapis langit itu maknanya jaraknya perjalanan 500 tahun. Dah bagaimana Rasulullah melintasi satu langit pada satu langit, satu langit pada satu langit? Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu. Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu. Allah telah menguji para sahabat dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Di zaman Rasulullah itu tidak ada kapal terbang. Di zaman Rasulullah tidak ada kenderaan umpama kereta api dan seumpamanya. Tetapi Rasulullah pergi ke Masjid Al-Aqsa hanya semalaman sahaja. Bermakna beberapa jam sahaja. Tidur di rumah Ummul Hani malam itu. Tidur di rumah Ummul Hani malam itu juga Nabi pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian pagi itu sampai balik selepas naik ke langit. Maka sebelum cerita tentang ke langit, beritahu ke Masjid Al-Aqsa itu, semalam aku pergi ke Masjid Al-Aqsa. Ketika mana Abu Jahal bertanya dengan Rasulullah, "Ya Muhammad, apa yang menyebabkan engkau termenung?" "Aku ini sebenarnya semalam aku pergi ke Masjid Al-Aqsa." "Kamu pergi Masjid Al-Aqsa malam tadi, pagi ni mu ada di sini." Sedangkan Masjid Al-Aqsa nak pergi tu makan masa berminggu-minggu tu kalau naik tu. Malam tadi kamu ada di Masjid Al-Aqsa, pagi ni mu ada di sini. Kalau begini kata-kata kamu, wahai Muhammad, boleh tak aku kumpulkan orang ramai, kamu cerita-cerita kamu ni. Tengok orang percaya ke tak percaya. Ketika itu Rasulullah berfikir, kata Tuan Guru Haji Abdullah, ketika itu Rasulullah berfikir, aku nak kumpul macam mana orang ramai? Tiba-tiba Abu Jahal kata, bias, aku kumpul orang ramai, kamu cerita. Maka ketika mana Nabi beritahu, semalam aku berada di Masjid Al-Aqsa, lalulah Abu Jahal bertanya, "Ya Abu Bakar, kamu percaya kata-kata Muhammad?" Lalu dia kata, "Wahai Abu Jahal, wahai Amr ibn Hisham, kalaulah Muhammad itu mengatakan bahawa dia naik ke langit pun aku percaya." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukti benar Nabi boleh cerita bagaimana kedudukan Masjid Al-Aqsa dan orang tahu Nabi tak sampai lagi situ dari segi pandangan mata mereka. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi bila kekuasaan Allah ni kadang-kadang kita kena, bukan kadang-kadang mesti kita serahkan. Kita tak dapat terima. Baik, boleh tak kita dah berkawan dengan orang yang sudah mati? Akal kata tidak boleh. Tetapi ketika Nabi berada di Masjid Al-Aqsa, Nabi bersembahyang bersama dengan Nabi-Nabi yang lain. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain sudah wafat. Nabi ini masih lagi hidup. Baginda menjadi imam. Nabi-Nabi lain menjadi makmum. Itu tidak diingkarkan. Ini dinyatakan dalam hadis Nabi. Nabi ada asdaqul kalam, asdaqul hadis, orang yang paling benar percakapannya. Shadiqul masduq, yang paling benar lagi dibenarkan. Sebab itu dikatakan bahawa lihat tentang kekuasaan Allah. Ada yang mengatakan bahawa langit itu lebih putih daripada susu. Namun langit kelihatan biru kerana birunya gunung Qauf. Langit itu bermakna Raqi'ah. Langit itu bernama Raqi'ah. Dan yang kedua daripada besi yang berkilauan cahaya yang bernama Faidum ataupun bernama Ma'un. Macam mana dapat tahu? Wallahu alam, ini kajian ulama. Kita baca je apa yang ulama kata, kita tidak mau mengingkarinya. Macam mana dia boleh kaji langit pertama daripada besi? Maknanya langit pertama itu daripada besi. Lepas tu langit putih, langit pertama, langit kedua daripada besi. Langit pertama warna putih, lebih putih pada susu. Sampai kepada langit kedua, langit ketiga tu tak sampai. Tapi begitulah ilmu Allah. Allah memberi kepada siapa yang ia kendaki. Allah beri kepada itu. Maka ini ulama menyatakan. Dan langit ketiga daripada tembaga dan disebut malakut ataupun hariyun. Dan langit keempat adalah daripada perak putih, hampir-hampir cahayanya menyilaukan mata, dan disebut az-zahirah. Dan yang kelima daripada emas merah.
dan disebut mazinah ataupun musyirah. Dan yang keenam daripada mutiara berkilauan cahaya yang disebut khalisah. Dan yang ketujuh daripada yakut, yakni permata merah, yang disebut labiyah ataupun damiah. Dan disitulah Baitul Ma'mur yang memiliki 4 batang tiang dari yakut merah, zamrud hijau, perak putih, emas merah. Ini kata-kata ulama. Namun kita maknanya mengatakan bahawa apa yang dikatakan oleh para ulama ini itulah pemberian ilmu kepada mereka. Yang kita tidak dapat meninjaunya, hanya Allah memberi kepada orang-orang yang tertentu. Maka di langit sana itu ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu bertepatan dengan Kaabah. Kaabah di bumi, di langit sana ada Baitul Ma'mur. Maka orang pun tawaf. Tawaf di Kaabah. Dan kita tak akan jumpa di Kaabah tak ada orang tawaf. Asal tunggulah pukul berapa pun. 24 jam ada sama orang tawaf. Maka begitu juga di Baitul Ma'mur. Hanya di atas muka bumi, orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah tawaf. Ataupun orang yang mengerjakan tawaf sunat. Di sana, di Baitul Ma'mur, yang tawafnya itu adalah para malaikat. Di alam sana tu, para malaikat. Maka sesungguhnya demikianlah kebesaran Allah Ta'ala. Cuba tengok kerajaan Allah. Besar ke tidak besar? Besar kerajaan Allah. Cukup di atas muka dunia, kerajaan yang paling besar yang pernah berkuasa di atas muka dunia. Kerajaan siapa? Cuba bagi tahu, kerajaan negara mana? Kerajaan yang paling besar yang pernah berkuasa di atas muka bumi, yang sampai hari kiamat tidak ada orang boleh lawan kerajaan ini, adalah kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Jangan kata benda lah. Memang kerajaan Nabi Allah Sulaiman paling besar. Yang dikatakan tidak ada lagi selepas pada aku ini. Selepas pada ini tidak ada. Dan Rasulullah boleh minta kerajaan lebih pada Nabi Allah Sulaiman. Tapi Nabi Allah Sulaiman minta berdoa pada Allah supaya tidak ada lagi kerajaan yang lebih besar pada dia. Bukan dia nak tu, tidak. Tapi dia tahu besar ujian Allah ini. Apa buktinya? Ketika orang bertanya kepada Nabi Allah Sulaiman tentang kerajaannya yang begitu hebat, Nabi Allah Sulaiman menjawab, "Haza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru an akfur." Ini adalah kemuliaan Allah. Ini semua adalah kebesaran Allah Ta'ala, kelebihan Allah. Allah nak menguji aku. Adakah aku ini menjadi hamba yang bersyukur ataupun aku menjadi hamba yang kufur? Maka tidak ada kerajaan yang lebih besar pada Nabi Allah Sulaiman. Siapa rakyat dia? Rakyatnya terdiri pada manusia-manusia biasa. Siapa rakyatnya? Rakyatnya terdiri daripada binatang-binatang yang melata. Termasuk juga binatang-binatang yang berterbangan, terdiri daripada burung-burung, burung hut-hut, semut. Maknanya semua itu kerajaan dia. Sehingga raja semut kata, masuk belakang ni kerajaan Nabi Allah Sulaiman nak lalu ni. Pada basama dhahika, tersenyum Nabi Allah Sulaiman. Dengar faham suara perkataan semut tadi. Maka terdiri daripada apa? Terdiri daripada jin-jin. Semua itu rakyat dia. Terdiri daripada apa? Terdiri daripada angin-angin. Maka satu hari berjalan Nabi Allah Sulaiman. Ada manusia, ada jin, ada angin bergerak yang meniup. Perjalanan Nabi Allah Sulaiman. Ada burung yang atas tu berterbangan. Maka yang melata, yang di udara, terdiri daripada yang nampak, yang tidak nampak, terdiri daripada manusia, terdiri daripada jin. Semuanya berjalan. Tiba-tiba satu orang petani. Satu orang petani yang mereka itu melihat kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Terkejut dia. Besar punya kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Subhanallah. Besar sungguh kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Ditiup perkataan ini. Jauh perjalanan. Dia tengok daripada jauh. Maka perkataan subhanallah. Besar sungguh kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Ditiup perkataan ini sampai ke telinga Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman itu beritahu kepada jin dia, ambil pemuda tadi yang mengatakan perkataan ini, bawa dia depan. Maka datanglah rombongan daripada tentera Nabi Allah Sulaiman, datangkan pemuda itu duduk depan dia. Nabi Allah Sulaiman bertanya, apa yang telah engkau ucapkan? Dengan merasa takut melihatkan kebesaran Nabi Allah Sulaiman, maka dia kata, saya tidak kata apa-apa pun. Takut dia. Maka Nabi Allah Sulaiman bertanya, apa yang kamu sebut tadi?
Maka disebut, saya tak kata apa-apa, saya hanya kata subhanallah. Besar sungguh kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Lalu Nabi Allah Sulaiman memahamkan kita semua tentang kebesaran Allah. Apa Nabi Allah Sulaiman? Nabi Allah Sulaiman kata kepada pemuda itu, perkataan subhanallah itu lebih besar daripada segala yang aku miliki. Perkataan subhanallah itu lebih besar daripada apa yang aku miliki. Lalu ulama mengatakan bahawa sudah tidak ada lagi kerajaan Nabi Sulaiman, sudah tidak ada lagi pengikut Nabi Sulaiman, sudah tidak ada lagi kesan-kesan Nabi Sulaiman, tetapi perkataan subhanallah ada sampai sekarang. Lalu perkataan subhanallah ini disebut kalimatani khafifatani sakilatani fil mizan. Dua perkataan yang ringan tapi berat pada mizan. Subhanallah antaranya. Walhamdulillah. Ini semua yang memberatkan mizan tadi. Timbangan kita dekat negeri akhirat. Maka demikianlah kita disuruh melihat kebesaran Allah sehingga kita merasa keagungan Allah. Bila merasakan keagungan Allah, lalu hati menjadi tunduk. Siapa kita? Kecil saja kita. Tengok kerajaan Allah Ta'ala begitu besar sekali. Lalu dikatakan, diriwayatkan bahawa Baitul Ma'mur itu daripada batu akik, batu permata. Setiap hari 70,000 malaikat memasukinya tanpa keluar hingga hari kiamat. Ya Allah, banyak sungguh malaikat. Satu hari 70,000 masuk. 70,000 masuk satu hari. Hari kedua 70,000 tu ada dah. Masuk lagi 70,000. Masuk 70,000. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Maknanya banyak tidak banyaknya malaikat itu. Maka ada ulama mengatakan bahawa nisbah malaikat itu lebih kurang kita satu, dia 99. Banyak tidak banyak malaikat. Itu bahagian Baitul Ma'mur. Satu hari 70,000. Kita tawaf dekat Mekah, balik mula masuk ke kampung. Mari pula, lepas tu tak ada duduk ke kampung. Malahnya orang lain pula. Kalau banyak tu lah. Berapa ratus? 70,000 satu hari. Masuk, kemudian tidak keluar-keluar sampai hari kiamat. Maka menurut riwayat yang boleh dipercayai bahawa bumi lebih utama daripada langit. Walaupun di sana ada para malaikat. Sebab apa? Sebab ada para Nabi. Maka orang bertanya, siapakah yang paling mulia? Malaikat ke manusia? Maka orang mengatakan malaikat lebih mulia, satu pendapat. Ada mengatakan Nabi lebih mulia. Maka pendapat yang kuat sebenarnya Nabi lebih mulia mewakili manusia. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Maka dibuat lagi kesimpulan. Manusia yang macam mana mulia? Malaikat yang macam mana mulia? Baik, mula dibahaskan mengenai Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah ketua para malaikat. Lalu dikatakan bahawa pendapat mengatakan Jibril itu lebih mulia daripada Muhammad. Kerana Jibril itulah yang membawa Al-Quran. Dialah yang mula-mula mengambil Quran. Muhammad hanya menerima. Kemudian yang mengajar itu Jibril itu dianggap guru. Muhammad itu anak muridnya. Maka guru dengan murid mulia gurulah. Maka dijawab oleh ulama, tidakkah kamu mendengar firman Allah Al-Quran Al-Quran pula Ar-Rahman Allama Al-Quran. Ar-Rahman Allah itu yang bersifat Rahman yang mengajar akan Al-Quran. Maka yang mengajar itu adalah apa? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah itu lebih mulia daripada malaikat. Maka Rasulullah lebih mulia daripada semua yang ada yang dicipta oleh Allah. Maka Allah mencipta makhluk, Allah mencipta semua makhluk, yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lemah, ini bukan riwayat yang kuat. Kadang-kadang orang kata ni riwayat lemah. Ada riwayat yang lemah, kisah malaikat. Dalam kisah malaikat itu ada satu malaikat didudukkan di satu tempat, maka malaikat itu adalah malaikat yang paling mulia. Mana di suatu kedudukan dia ada malaikat yang duduknya di sini di arsy saja, ada yang duduk di kursi saja, ada yang duduk dekat Baitul Ma'mur. Jadi malaikat-malaikat ada satu malaikat yang paling mulia di tempatnya itu. Satu hari Allah mengatakan, wahai malaikat, berilah sambutan yang mulia pada Muhammad. Maka semua malaikat bangun kecuali satu malaikat yang paling mulia di kalangan mereka tidak bangun.
Kerana menganggap bahawa itu satu level dengan dia. Begitulah. Tiba-tiba Allah mematahkan akan sayap malaikat itu. Mematahkan akan sayap malaikat itu, maka malaikat itu dilihat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu sedihlah malaikat itu. Lalu malaikat Jibril bertanya, apa yang menyebabkan engkau bersedih? Katanya, Allah mematahkan sayapku. Kenapa? Kerana ketika mana Muhammad itu datang, aku tidak bangun. Maka Allah menyatakan mulia Rasulullah daripada malaikat-malaikat yang lain, maka hendaklah dibangun. Maka kata malaikat Jibril, untuk itu bagaimana kamu nak mendapat lagi kemuliaan setelah maknanya, maka hendaklah engkau memperbanyakkan selawat kepada Muhammad. Maka memang benarlah malaikat juga berselawat, firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maknanya dari segi ceritanya itu, dari segi riwayatnya itu, walaupun tidak kuat, tetapi sudah dimaklumi bahawa kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan yang paling tinggi. Baik. Maka dikatakan bahawa di bumi itu lebih mulia kerana apa? Kerana di dalamnya, di bumi itu adanya para nabi. Kerana para nabi diciptakan daripadanya, ada dia di bumi. Bumi itu diciptakan untuk para nabi. Dan di bumi itu disimpankan, yakni dimakamkan para nabi. Para nabi dimakamkan di situ, sedangkan lapisan bumi yang paling utama ada yang paling atas, dan permukaannya kerana merupakan tempat orang-orang yang berilmu mengambil manfaat. Maka bumi yang paling atas lah yang kita pijak ni lah kita dapat ambil manfaat. Bumi-bumi yang dalam itu tempat tertanamnya orang-orang. Namun kalau bumi itu tertanam orang-orang yang soleh, maka bumi itu bumi yang mulia. Lalu orang tanya, kenapa pergi makam para wali? Kenapa pergi ziarah makam para nabi? Baik, begini kita nak fahamkan. Kita nak fahamkan bahawa ada tempat yang menjadi pandangan Allah. Agak-agak rumah kita jadi pandangan Allah. Kalau rumah kita banyak baca Quran, zikir, tak ada maksiat, jadi pandangan Allah. Kalau rumah kita banyak maksiat, tak jadi pandangan Allah. Baik, ada tempat yang menjadi pandangan Allah. Maka di antara tempat yang menjadi pandangan Allah itu adalah masjid. Maka kalau kita nak mendapat pandangan Allah, pergi ke masjid. Kerana di situ ada pandangan Allah Ta'ala. Kita pergi ke masjid. Sebab Nabi sebut dah, ahabbul biladil masajiduha. Yang paling aku cinta bilad, walaupun bilad itu negeri, tetapi yang dimasukkan tempat yang paling aku cinta adalah masjid. Maka masjid itu memang pasti akan jadi tempat pandangan Allah. Apa nak kata pun, memang dia jadi tempat pandangan Allah. Apakah yang menyebabkan masjid itu jadi tempat pandangan Allah? Cuba beritahu apa sebabnya. Kalaulah dari sebut binaan, ada batu, ada kayu, rumah kita pun guna batu kayu juga. Masjid ini dibina dengan semin-semin juga, dengan batu, dengan bata, begitu juga. Jadi dari segi sudut binaan sama saja. Daripada batu, daripada kayu, daripada semin, daripada ada cat, ada kipah, semuanya macam rumah kita juga. Dia punya item-item dia. Tetapi apa yang menyebabkan masjid itu mulia? Fihi rijalun. Di dalam rumah itu ada lelaki-lelaki ya tatahharun, yang menyucikan diri dia. Maka masjid menjadi mulia adalah disebabkan orang yang pergi ke masjid ada orang yang ingin menyucikan dirinya. Tak tahu orang jenis nak pergi curi duduk lah. Tapi yang nak pergi sembahyang jemaah, nak pergi belajar ilmu, mereka nak menyucikan diri mereka. Maka dengan sebab itu, maka masjid menjadi pandangan Allah. Maka ingat, masjid menjadi pandangan Allah bukan dengan tiangnya itu, bukan dengan sebab atapnya. Kalau atap tiang itu sama dengan rumah kita. Rumah kita pun ada atap juga, daripada semin juga, batu juga. Tetapi yang menjadikan mulia, fihi rijalun, ada lelaki-lelaki yang menyucikan dirinya mereka. Maka disebabkan ada lelaki yang menyucikan dirinya, Allah menjadi pandangan. Boleh jadi bukan sabit kita, Allah pandang kita. Sabit Tok Imam, boleh jadi. Boleh jadi sabit Tok Bilal, boleh jadi juga. Allah kasih pada Tok Bilal, Allah pandang dia. Dengan kita-kita dapat tumpang pandangan rahmat. Boleh jadi begitu. Boleh jadi dengan satu orang jamaah yang tidak pernah tinggal sembahyang 5 waktu, maka Allah kasih pada dia, Allah pandang dia, kita masuk juga, dengan kita dapat pandangan rahmat. Maka masjid tempat dia, kerana ada lelaki yang soleh. Lalulah lelaki soleh itu mati.
Rupanya lelaki soleh itu wali Allah. Mati, meninggal dia. Maka dikebumikan di makam, di kuburnya. Maka jadi kubur makam para wali. Di sisi Allah, orang hidup, orang mati sama aja. Kita di sisi kita, orang mati tak nampak dah depan mata kita. Tetapi di sisi Allah, selagi mana orang soleh ada di situ tepat, masih lagi tempat menjadi pandangan Allah Ta'ala. Maka kita pun pergi. Allah pandang lelaki soleh tadi. Allah memandang makam Nabi tadi. Kita pergi makam Nabi. Kita pun mendapat pandangan Allah. Itu pentingnya. Lepas tu kita berdoa lah. Berdoa di situ tempat yang mulia. Kalau rumah kita dengan masjid, saya yakin masjid lebih ke kita nak berdoa lebih yakin daripada rumah kita. Maknanya, rumah kita macam-macam ada kadang-kadang. Jadi begitu juga. Maka orang berdoa lah di makam. Tapi ingat, berdoa di makam bukan minta dengan wali. Kalau minta dengan wali, kita sujud syirik. Wahai Tok Wali, aku mohon padamu. Memang syirik lah, itu tak nafi dah. Tapi kita duduk di situ, kita minta dengan Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Hanya kita sebut dengan barakah. Itu saja. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikianlah kuasa Allah Ta'ala bila Allah nak beri rahmat, Allah beri tanpa batas. Kepada siapa yang ia kehendaki. Baik, maka lapisan bumi ini, maka pada bumi itu juga kita dapat mengambil manfaat. Allah ciptakan langit, bumi, gunung, bintang gunung, semua untuk kita belaka. Untuk kita apa? Untuk kita buat kajian. Jadi nak buat kajian ini begini, nak bagi tahu contoh saja ini. Supaya kita dapat semuanya milik Allah. Baik, kita makan nasi pagi tadi. Contoh saja. Jangan kata saya makan nasi roti jannah pagi tadi. Ini contoh. Contohnya kita makan nasi lemak. Bila kita makan nasi lemak, kita pun mula fikir. Nasi lemak ni mari dua ambil daripada kedai makan. Cuba kita fikir lagi. Kedai makan mari dua ada orang mari atas. Orang mari atas tu agak-agak dia ambil mana? Dia kata berah dia beli kedai. Orang kedai pula ambil mana berah? Berah daripada lori datang. Lori ambil mana? Daripada kilang. Kilang ambil mana? Ambil daripada petani-petani. Cuba tanya petani-petani. Mereka hanya menanam sahaja. Mereka hanya tanam, mereka tak pernah mesyuarat. Tahun ni banyak mana padi kita buat keluar? Tak ada. Hari ni kita buat keluar biar besar ya. Biar suti padi tu macam suti wanggu. Ada? Tak pernah petani. Dia tanya petani, petani kata aku hanya tanam saja, serah kepada Allah. Yang menumbuhkan itu Allah. Apa dalilnya? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka wa anzala minas sama', Allah menurunkan daripada langit itu ma'an, air hujan. Maknanya lepas tu wa akhraja bihi minas samarat. Daripada air hujan Allah Taala tumbuhkan tanaman-tanaman. Tanaman itu rizqan lakum, memberi rezeki kepada kamu. Okey, baik. Siapa yang menurunkan air hujan? Itu je jawapan dia. Ada kerajaan mana yang ada bila kerajaan menurunkan air hujan kita kena bayar kerajaan itu? Tidak. Siapa kerajaan mana? Kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cukup kita faham rezeki yang kita datang itu daripada Allah. Kalau tidak ada air hujan, nescaya tidak ada makanan untuk kita nak makan. Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka Allah yang Maha Bijaksana menurunkan air hujan. Air hujan tu jernih je. Air hujan itu. Maknanya siapa pernah minum air hujan rasa mana? Tawar ke masin ke manis? Tawar gitu lah. Tetapi turun di atas bumi yang sama, di atas tanah saja, mengeluarkan buah yang berbagai-bagai rasa. Masya Allah. Mengeluarkan buah yang berbagai-bagai rasa. Buah timun Cina rasa manis gini. Ni rasa manis gini. Ni rasa manis gini. Lepas tu ada satu orang budak jalan dengan ayah dia. Budak kecil, suka tanya, apa-apa, nak tanya sikit ni. Ini, berapa buah ni jadi gini? Berapa buah ni kecil? Berapa buah ni besar? Berapa timun Cina tu buahnya besar, pokoknya kecil? Pasti dia pun jalan-jalan. Apalah dia kata, apa dia ni? Buah gema tu, batang dia besar, buahnya kecil. Ayah dia kata, mencakap banyak sungguh lah. Maknanya. Lalu anak dia pun berehat bawah pokok. Berehat bawah pokok, jatuh buah gema di atas kepala. Gum. Pun jatuh buah dia. Aduh, dia kata sakit. Ayah dia kata nasib baik buah kema tu tak besar buah apa dia? Timun Cina. Itulah kelebihannya. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala-galanya. Maka demikianlah
kekuasaan Allah Ta'ala. Apabila kita kaji kehebatan, dia mari wasa rendah diri kita, wasa tunduk kita pada Allah. Ya Allah, besarnya kerajaan kamu. Tapi nak dapat cara itu, mesti tidak berpisah dengan zikir. Kenapa kait dengan zikir? Kerana Allah berfirman dalam suratul Baqarah, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu berzikir, bangun diri, duduk baring. Mereka itu yatafakkaru, bertafakur, berfikir. Bila dia sudah berfikir, dia akan kata apa dia? Maknanya subhanak, maha suci engkau ya Allah. Wa qina azabannar, jauhkan kami daripada azab api neraka. Baik. Daripada Ibnu Abbas diriwayatkan bahawa bintang yang paling utama adalah bahagian atasnya yang bersambung dengan arsy Allah Ta'ala. Maknanya paling utama. Bumi yang paling utama yang atas. Yang atas sekali itu. Tapi bintang yang paling belakang sekali, yang paling ke atas sekali, itu yang paling utama kerana dia bersambung dengan Rahman, iaitu kursi Allah. Arsy Rahman, kursi kerana kedudukannya dekat dengan arsy Allah Ta'ala. Kerana semua bintang yang bermanfaat menetap di situ, kecuali 7 bintang yang bergerak. Maka bintang yang terakhir itu tempat menetapnya ada di 7 lapisan langit. Dan dia bergerak di langit yang ke-7, iaitu pada hari Sabtu. Oh begitu rupanya. Ada bintang yang bergerak tu, hari Sabtu dia gerak. Maka Mushtari bergerak di langit yang ke-6 pada hari Khamis. Nah, Imam Ghazali ni dia ambil mana kajian ni? Ingat, ilmu dia ada 2. Satu dia panggil ilmu kasbi. 2 dia panggil ilmu wahbi. Bukan wahabi, wahbi. Apa mana? Kasbi usaha, wahbi kurniaan. Jadi ada orang yang usaha, dia kena dapat kasbi dulu. Dia usaha, dia belajar, dia baca kitab, dia menadah dengan guru, dia belajar, dia dapat ilmu dengan guru. Lalu dia beramal dengan ilmu tadi berdasarkan hadis, sesiapa yang diberi ilmu, maka dia beramal dengan ilmunya, dia akan diberi ilmu yang dia tidak pelajari. Maka sampai peringkat kedua, ilmu wahbi, ilmu pemberian Allah. Allah beri kepada dia, maka terbuka dia ilmu itu, inkisyaf, terbuka. Bila terbuka saja, Allah Ta'ala tunjuk, inilah yang dinama istilah. Orang istilahkan ilmu laduni. Panjang perbahasannya sebenarnya, tapi nak buat mana? Maknanya masa kita singkat, tapi nak bagi tahu begitulah. Maknanya Allah Ta'ala memberi kepada orang-orang yang dia ketahui. Dan Maris bergerak di langit ke-5 pada hari Selasa, matahari bergerak pada langit ke-4 pada hari Ahad, Zenus bergerak langit ke-3 pada hari Jumaat, Utarik bergerak langit ke-2 pada hari Rabu, bulan bergerak pada langit pertama pada hari Isnin. Ada pun kita malam Isnin jumpa sekali lagi pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.